Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sebelum itu saya ingin mengalu-alukan dan mengucapkan selamat datang kepada pelajar Yayasan Sabah ke Dewan yang berbahagia ini. Datuk Yang di-Pertua, soalan saya nombor 3. Ya, sila Menteri. Datuk Yang di-Pertua, Eskom ditubuhkan pada 7 Mac 2013 dengan matlamat memastikan dan mempertingkatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat, memastikan kesejahteraan hidup dan kewujudan bersama, memastikan memelihara dan memudahkan kawasan Timur Sabah perjalanan secara bebas, dan yang keempatnya ialah tindakan sewajarnya untuk menempatkan semula orang ataupun kumpulan orang. Pada 15 Julai 2014, Eskom telah distruktur semula. Dengan itu, Eskom dengan kerjasama pelbagai agensi keselamatan yang lain telah merangka pelbagai strategi dan pendekatan bagi memastikan tahap keselamatan di pantai Timur Sabah berada dalam keadaan baik dan terkawal, seterusnya memberikan keyakinan kepada seluruh rakyat Malaysia, amnya dan rakyat Sabah khasnya, bahawa pantai Timur Sabah adalah selamat untuk dikunjungi. Dalam masa yang sama, melalui penstrukturan semula ini, arahan eksekutif Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah dikeluarkan kepada semua agensi keselamatan di S-Zone, iaitu ianya telah diletakkan di bawah satu kawalan dan perintah, iaitu di bawah komanda Eskom. Melalui arahan tersebut juga, Eskom telah diberikan kuasa penuh untuk berperanan dalam menganalisis dan mengatur gerak semua aset dan keanggotaan sama ada dari darat, udara, laut mengikut keperluan semasa di kawasan S-Zone. Dengan penstrukturan ini, semua agensi keselamatan di S-Zone dapat disatu padukan di bawah Eskom. Kejayaan itu adalah hasil daripada predictive intelligence yang telah dilaksanakan oleh Eskom, juga telah berjaya menggagalkan sebanyak 6 cubaan mencolek yang telah dirancang oleh penjenayah rentas sempadan. Eskom juga turut mengukuhkan kawalan keselamatan secara bersepadu dengan meningkatkan kesiapsiagaan aset bagi memperkukuhkan keberkesanan pengawasan, kawalan dan penguasaan serta pengujudan cegah rentang di S-Zone. Pendekatan ini secara langsung akan memperkukuhkan layer of defense and show of force dengan izin di kawasan S-Zone. Hasil pemantauan dan risikan yang telah dilaksanakan oleh Eskom juga mendapati majoriti daripada komuniti maritim di S-Zone, termasuk para nelayan dan pengusaha-pengusaha pusat peranginan, amat yakin dengan tahap keselamatan di perairan negara, terutamanya semasa perintah berkurung dikuatkuasakan. Mereka beranggapan bahawa perintah berkurung telah memberi ruang kepada mereka untuk meneruskan aktiviti penangkapan ikan dengan selamat tanpa merasa ragu dengan ancaman keselamatan, terutamanya ancaman daripada penjenayah-penjenayah rantas sempadan. Kerajaan juga telah meluluskan peruntukan dan perolehan secara darurat untuk meningkatkan aset Eskom yang sedia ada bagi meningkatkan kawalan di kawasan S-Zone seluas 1,733.7 km. Kerajaan juga telah meluluskan pembinaan sea basing di kawasan yang diletakkan di kawasan Beting Bot Gaya dan ia sedang dalam proses baik pulih. Selain itu, kerajaan juga telah memuluskan pembelian perolehan untuk meningkatkan keupayaan radar di kawasan S-Zone sebanyak RM49.7 juta dalam bajet 2014 yang lalu, dan proses perolehan ini sedang dalam peringkat pelaksanaan. Tambahan dari itu, kerajaan juga telah memberi peruntukan untuk perolehan secara darurat untuk pembelian tambahan bot-bot untuk diletakkan di kawasan pos-pos kawalan untuk membuat cegah rentang sekiranya berlaku penculikan pada masa akan datang. Selain itu, Eskom turut mengadakan program bersama masyarakat setempat dalam usaha untuk memperjelaskan peranan Eskom, isu-isu keselamatan dan tanggungjawab bersama yang perlu diambil dalam pertahankan kedaulatan dan keselamatan rakyat khususnya di S-Zone. Sehingga 12 Mei 2015, Eskom telah melaksanakan sebanyak 10 program engagement bersama masyarakat setempat. Sekian, terima kasih.
Ya, Kota Samarahan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Menteri atas jawapan yang telah diberi. Soalan tambahan saya, adakah kerajaan bercadang untuk menubuhkan entiti seperti ISKOM di setiap kawasan perairan sempadan negara, di setiap negeri yang terlibat, terutamanya di kawasan perairan Sarawak yang luas, yang juga berdekatan dengan ISKOM? Dan adakah kerajaan bercadang untuk mengutamakan anak tempatan bagi menyertai pasukan keselamatan ISKOM kerana pengalaman dan juga tentang latar belakang selok-belok kawasan berkenaan jika masalah timbul nanti? Terima kasih. Soalan yang pertama, Yang Berhormat, penubuhan ISKOM ni berdasarkan kepada tahap keselamatan masa itu. Jadi tempat-tempat lain juga, kalau sekiranya berlaku perkara-perkara yang mengancam keselamatan dan juga kedaulatan negara, terutamanya dalam aktiviti jenayah rentas sempadan, maka kerajaan akan ambil tindakan yang sewajarnya. Berhubung dengan apa yang berlaku di Sarawak, Yang Berhormat, kita sedar bahawa ada pergerakan daripada nelayan Sulu yang bergerak di kawasan yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Sibati baru-baru ini, Sibuti, dan tindakan telah diambil oleh APMM untuk nak pastikan supaya nelayan di kawasan ini selamat, walaupun kita tahu bahawa kehadiran nelayan asing yang begitu ramai kadang-kadang menjadi masalah untuk kita mengawalnya. Ini adalah keadaan sebenarnya. Tetapi kita tidak akan bertolak ansur dengan perkara-perkara yang ada hubung kait dengan keselamatan dan juga kedaulatan negara. Kita juga sedar bahawa ada beberapa perkara lain yang sedang berlaku dan ini sedang diambil tindakan yang sewajarnya di perairan Sarawak. Ini saya tak boleh maklumkan kerana beberapa proses rundingan secara diplomatik dan juga secara engagement sedang berjalan, dan kita berharap tidak ada perkara-perkara yang memerlukan apa-apa tindakan seperti yang kita buat di kawasan X-Zone. Yang keduanya tentang pengambilan orang tempatan. Pengambilan awal sebelum ESKOM lagi, kebanyakannya ialah orang tempatan, terutamanya ini pemandu bot, ya, orang tempatan, sebab mereka biasa dengan laluan di kawasan yang berkenaan. Tetapi apapun pengambilan, dia mesti melalui tahap-tahap keselamatan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kita kena ingat bahawa dalam dunia yang kita mudah mendapat maklumat dan menyebarkan maklumat ini, macam-macam boleh berlaku. Seperti seperti usaha gigih yang dibuat oleh pihak kerajaan dan juga malim gunung di Gunung Kinabalu. Saya berada daripada pangkat awal lagi di sana, juga diputarkan belikkan oleh banyak pihak. Padahal kita masih lagi dalam usaha mencari dan menyelamat. Mereka dah mula sebarkan berita-berita negatif dan sebagainya. Saya nak beritahu sebagai contohnya, malim gunung itu ialah sebahagian daripada agensi kita kerana mereka mendapat lesen daripada Taman-Taman Sabah. Jadi mereka hanya boleh menjadi malim di situ. Dan ada soalan timbul, kenapa agensi kita lambat sampai malim gunung yang buat kerja? Tiap-tiap malim gunung dia mesti dibenarkan untuk membawa kurang-kurangnya membawa maksimum 6 orang. Mesti yang dia bawa. Jadi sudah pasti kalau berlaku apa-apa dalam perjalanan, mereka adalah orang yang pertama yang akan melakukan usaha-usaha menyelamat dan sebagainya. Jadi tak boleh dibuat begitu rupa, diasingkan begitu rupa untuk menyeronokkan kita menyebarkan berita-berita yang tak benar. Jadi Yang Berhormat, kita ambil mereka yang boleh yang telah disaringkan
faktor-faktor keselamatan untuk membolehkan mereka bekerja dengan pasukan keselamatan. Sebab saya sebutkan tadi bahawa kita takut nanti berita-berita yang belum lagi disahkan disebarkan lebih awal. Jadi kita tak mahu dengan pengambilan mana-mana keketangan bukan saja berdasarkan kepada ilmu tetapi juga didasarkan kepada etika mereka. Pokok senang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Hormat Menteri. Tadi apa dia? Apa dia? Apa dia kata tau? Jalan terus. Dengar kata kalah buat ni. Kalah pun dalam berjuang. Ada orang kalah, dia mengaku pahlawan bugis. Dia mengaku pahlawan bugis. Tapi dengan orang tua umur 90, dia tak berani. Macam mana ni? Mengaku pahlawan bugis, keturunan Hulu Balang. Dengan orang tua umur 90. Ya, pokok senang. Ya. Ini soalan jawab lisan. Saya fikir banyak kali nak jemput pokok senang. Saya dah agak dah. Ada usikan, ada gurauan, ada jawapan secara sinis dan bagai-bagai. Jadi balik pada soalan. Ya, soalan pasal dia jolok saya Pontian ni. Pontian macam itulah dia. Saja dia nak jolok bos saya. Baik, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, tadi Berhormat Menteri ada sebut bahawa perolehan yang dibuat di Eskom itu antaranya ialah secara darurat. Saya nak tanya berapa jumlah selain daripada pembelian bot yang dibuat secara darurat dan berapa banyak lagi perolehan yang dibuat secara darurat untuk mempertingkatkan keupayaan menghadapi keselamatan rentas sempadan ini. Yang kedua ialah tadi disebut tadi, adakah akan dibuat di tempat lain? Saya melihat bahawa bukan hanya di kawasan perairan saja, tetapi di kawasan-kawasan yang sempadan dengan negara-negara lain ini. Umpama contoh apa yang berlaku dalam kes di sempadan Thailand kan, kes Rohingya dan sebagainya. Walaupun itu merupakan pendatang asing dalam konteks pemerdagangan manusia, tetapi kebimbangan saya ialah melihat bahawa macam mana mereka itu boleh masuk. Ini menunjukkan bahawa soal keselamatan sempadan kita itu sangat lemah. Kalaulah itu yang masuk itu ialah tentera asing, maka sudah tentu ini sangat berbahaya. Jadi macam mana kerajaan melihat ini untuk mempertingkatkan kawasan sempadan kita di macam sebelah Thailand itu, yang saya lihat bahawa ini sangat memberikan ancaman keselamatan kepada kita semua. Ya, sila Menteri. Terima kasih di atas soalan ini. Ini membolehkan saya memperjelaskan. Yang pertama, Yang Berhormat saya setuju bahawa kita berjuang. Kalau kalah dalam perjuangan. Kalau menang, tersyukur. Sebab kalah menang hak Allah. Ya? Kalau kita menang, berarti tanggung amanah. Ya? Kalau kita kalah pun juga amanah. Ya? Jadi kena beritahu kat Pekan tu. Dia Pekan. Jadi nak tunjuk lawan betul-betul di medan. Apa yang berlaku bukan kehendak Pekan. Pekan memang bersedia untuk pergi pada hari tersebut. Tetapi ini arahan pada Ketua Polis Negara untuk menjaga keselamatan. Hari ini saya pangku Menteri Dalam Negeri. Yang Berhormat boleh tanya tentang perkara ini. Ya? So nak beritahu siap. Okey. Jadi, tapi tak apa sampai 10 hari bulan ya. Jadi kita nak bagi tahu bahawa memang Perdana Menteri bersedia untuk pergi pada hari tersebut. Dan saya semalam saya berada dengan saya sebagai Naib Presiden Perkim, saya berada dengan Tun Mahathir di Kota Kinabalu dan saya bagi tahu jawapan yang sama kepada dia dan dia pun hanya memberi senyuman gitu saja ya. Saya rasa elok Yang Berhormat Menteri sendiri buat penganjuran untuk mempertemukan dua-dua itu secara terbuka. Tidak boleh masalah. pastikan kawalan keselamatan itu Kamal. Ya. Saya akan membuat apa saja untuk memastikan supaya perbezaan pendapat itu dikurangkan. Bukan saja dengan apa yang telah berlaku tetapi dengan semua pihak.
Sebab rakyat harus beri tumpuan kepada usaha untuk membangunkan negara ini. Bukan berselisih pendapat dengan benda-benda yang tidak menguntungkan. Itu jawapan yang pertama. Yang keduanya ialah berhubung dengan berapa banyak lagi peruntukan yang akan dibelanja secara darurat. Yang darurat ni sebenarnya, Yang Berhormat, pegawai tahu bahawa kita boleh belanja secara darurat. Tapi pegawai menghadapi masalah dan beberapa tekanan kerana darurat ni jarang digunakan. Hanya pada masa-masa betul-betul darurat kita gunakan peraturan ini. Tetapi untuk membolehkan supaya pegawai ini dia rasa tidak terganggu bila dia melaksanakan perkara ini, kita minta supaya audit dan juga SPRM hadir bersama dalam jawatankuasa untuk memutuskan apa-apa pembelian. Jadi dengan itu tidak ada masalah di masa akan datang. Jadi hak yang ini yang peruntukan untuk Eskom ya. Tetapi agensi lain seperti APMM, tentera, polis terpulang kepada mereka. APMM telah pun panggil tender terhad dan telah pun diluluskan kepada orang yang akan membina kapal tersebut. Jadi ini peraturan tu kita ikut sebab sekarang dah bulan 5, sebab kita belum mulakan pembinaan kapal yang berkenaan. Tetapi dalam off budget kita juga sedang memikirkan untuk pembelian aset tambahan bagi mempertingkatkan tahap keselamatan di kawasan Eskom. Nombor tiga, yang sebut tentang sempadan. Saya nak beritahu apa yang berlaku di Wang Kelian dan juga kawasan Forest Reserve. Ini adalah kawasan Forest Reserve yang bersempadan dengan Thailand. Thailand pun ada Forest Reserve, Malaysia pun Forest Reserve. Forest Reserve ni kita bersekali. Dalam Forest Reserve Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat biasa masuk lautan, kita tak buat pagar apa. Kita Forest Reserve tu ditanda dengan batu. Tiap-tiap 100 meter kita ada satu batu terat, batu penanda bahawa ini sempadan Malaysia dengan. Cuma masalah kita ialah di sebelah Thailand, selepas Forest Reserve tu, dengan kampung yang paling dekat ialah 1 km jaraknya. Dia boleh jalan kaki 1 km dan datang kepada sempadan kita. Dia boleh masuk mana-mana kawasan hutan yang berkenaan. Dia tengok ada kawasan lembah sikit yang ini sudah pasti mereka bergerak masuk ke kawasan tersebut dengan mudah. Tetapi kita ada kawalan keselamatan. Semua kawasan keselamatan, kita mengawal kawasan tembok dan kawasan pagar. Tetapi dalam hutan ni ialah kita berkawal di luar. Sebab apa? Dia tidak ada akses untuk pergi dengan kereta. Kita hanya boleh berjalan kaki. Itu sebab berlaku apa yang telah berlaku. Dan Jabatan Hutan sendiri pun tidak dapat mengesahnya. Walaupun jarak dengan chalet Jabatan Hutan tu lebih kurang di antara setengah jam ke 45 minit. Dan kita tahu polis telah pun menerangkan berapa banyak yang mereka telah jumpa. Untuk kawasan sepadan ini, kerajaan sedang memikirkan untuk memperbaiki pagar keselamatan. Sebab apa? Kawasan hutan ni kita mudah kesan kalau dia datang pada hutan. Sebab jalan keluar daripada hutan tu tak banyak. Tetapi kawasan sepadan sekarang ni oleh kerana pagar ni telah dibina begitu lama, banyak tempat yang telah dibekarat dan dengan itu mudah mereka untuk membuat lubang. Bukan lubang tikus, lubang gajah. Sebab apa? Terlampau besar. Dan kita tahu bahawa orang Rohingya sekarang ni ramai yang berada di Danok, di kawasan Kedah, Yang Berhormat. Dan sudah pasti untuk masuk ke jalan yang telah ditentukan, mereka sukar buat demikian. Sudah pasti mereka berusaha untuk melihat di mana lubang-lubang gajah yang mereka boleh tembusi. Mereka suka perlih dulu sebab perlih ada ladang tebu. Mereka boleh bersembunyi sebelah ladang tebu. Sekarang ladang tebu sudah tidak ada, mereka nampaknya berminat untuk datang sebelah Kedah. Kemudian di kawasan Laut Cina Selatan juga sedang kita buat sesuatu untuk memastikan supaya mana-mana pihak tidak menceroboh dalam menuntut ini adalah hak mereka dan sebagainya. Ini kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Terima kasih.